بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maknanya Allah Taala menyatakan fa'tarafu, mereka mengiktiraf, mereka mengakui, bi dhanbihim, dengan dosa-dosa mereka. Fasuhqan, maka jauhlah, li ashabis sa'ir, kepada pemilik-pemilik neraka sa'ir. Jadi untuk kita membincangkan ayat ke-11, kita merujuk kepada satu perkara yang dinyatakan di awal ayat tersebut, iaitu fa'tarafu. Jadi lafaz fa'tarafu ni telah kita gunakan di dalam bahasa Melayu, iaitu kita gunakan lafaz i'tiraf. Saya mengiktiraf. Cuma dalam bahasa kita ni, kalau kita kata i'tiraf, dia merujukkan kepada pujian. Tapi sekiranya merujuk kepada perkara yang tidak baik, kita akan mengatakan saya mengaku salah. Jadi fa'tarafu ni dalam bahasa kita boleh digunakan dengan mana saya mengiktiraf. Dan yang lebih sesuai kepada sesuatu kesalahan ialah saya mengaku salah. Jadi Allah Ta'ala berkata, fa'tarafu bi dhanbihim. Mereka mengaku salah dengan dosa-dosa mereka. Jadi dalam peribahasa, di dalam bahasa Melayu, kita ada satu peribahasa yang masyhur, iaitu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi daripada peribahasa ni, kita dapat lihat dua tempoh masa yang dinyatakan. Maksudnya dinyatakan bahawa sesal dahulu, dan kemudian dia kata sesal kemudian. Jadi daripada situ kita fahami ada dua masa lah untuk seseorang tadi menyesal, untuk seseorang tadi mengakui dosanya, untuk seseorang tadi mengiktiraf tentang dosanya. Jadi secara umumnya kita dapat bahagikan penyesalan ataupun pengiktirafan tentang dosa, kita boleh bahagikan kepada dua. Pertama, pengiktirafan tentang dosa yang menyelamatkan tuannya. Kedua, pengiktirafan tentang dosa tetapi sudah tidak berguna lagi, sebagaimana yang digunakan dalam peribahasa tadilah. Jadi untuk kita bincangkan pengiktirafan yang memberi faedah, pengiktirafan yang menyelamatkan tuannya, itu kita boleh bahagikan kepada beberapa keadaan. Pertama sekali, pengiktirafan semasa di dunia. Maksudnya sebelum dia mati, dia mengiktiraf dosa-dosanya. Jadi pengiktirafan yang menyelamatkan seseorang semasa dia berada di dunia, itu terbahagi kepada dua. Pertama, pengakuan kesilapan yang disertakan dengan hukum hudud. Dan kedua, pengakuan kesilapan yang tidak disertakan dengan hukum hudud. Jadi kita bincang yang kedua ni dululah, maksudnya kesilapan-kesilapan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tetapi manusia tadi diampunkan oleh Allah di dunia dan di akhirat tanpa dikenakan hukum hudud ke atasnya. Dari pertama sekali kita boleh rujuk kepada surah At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharu na'tarafu bi dhunubihim. Sesungguhnya sebahagian daripada mereka mengiktiraf, maknanya mengaku, menyesal, bi dhunubihim, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka mencampurkan amalan yang soleh dengan amalan-amalan yang sebaliknya. Moga-moga Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka. Innallaha ghafurun rahim. Jadi dalam hadis Imam Tabarani, Nabi Muhammad SAW bersabda,
fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi. Sesungguhnya mana-mana hamba apabila dia mengakui dosanya, thumma taba, kemudian dia bertaubat, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubatnya. Jadi untuk kita memahami kisah bagaimanakah contoh tauladan kepada kita mengaku salah semasa kita berada di dunia, kan, yang kesilapan yang tidak berkaitan dengan hukum hudud, daripada ayat tadilah kita baca ayat Taubah 102, dia merujuk kepada satu kisah beberapa orang sahabat Nabi SAW yang tidak keluar berperang bersama-sama Nabi SAW di dalam perang Tabuk. Jadi mereka seramai 10 orang tidak bersama-sama Nabi. Dan apabila Nabi SAW pulang daripada peperangan Tabuk, mereka berkata, mengapakah kita duduk di Madinah, duduk dengan senang lenang bersama dengan isteri-isteri, padahal Rasulullah dan sahabat-sahabatnya keluar berjihad. Demi Allah, dia kata, kami akan mengikat diri-diri kami di tiang-tiang masjid dan tidak akan melepaskan kami melainkan Rasulullah SAW dan Nabi memaafkan kami. Dan salah seorang daripada mereka, iaitu Sayyidina Abu Lubabah, dia berkata, aku tidak menghalalkan kepada diriku sesuatu apa pun selagi Nabi tidak memaafkan kami. Aku tidak makan apa-apa makanan. Aku tidak akan minum sehinggalah aku mati ataupun Allah SWT menerima taubatku. Jadi diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Lubabah, salah seorang daripada 10 orang tadilah yang bertaubat, yang mengikat diri mereka tadi, dia berkekalan 7 hari tidak makan dan tidak minum sehinggalah dia tadi pengsan. Dan apabila diriwayatkan juga apabila Nabi SAW lalu ke masjid, apabila pulang daripada perang, Nabi melihat ada beberapa orang manusia yang mengikat diri mereka di masjid. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Mengapa mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid? Maka sahabat lain menjawab, itu ialah Abu Lubabah dan sahabat-sahabatnya. Mereka tidak pergi keluar bersama-sama kamu, wahai Rasulullah SAW. Dan mereka bersumpah untuk tiada siapa pun yang boleh melepaskan mereka melainkan kamu, wahai Rasulullah, dan kamu memaafkan mereka. Maka Nabi SAW bersabda, aku juga bersumpah dengan nama Allah SWT, aku tidak akan melepaskan mereka dan aku tidak akan memaafkan mereka sehinggalah Allah SWT yang melepaskan mereka. Bagaimanakah mereka tadi boleh meninggalkan daku, meninggalkan bersama-sama berperang denganku? Dan apabila keadaan tersebut berkekalan sedemikian, maka mereka tadi mengaku, mengiktiraf, menyesal, menzahirkan penyesalan mereka, tidak makan, tidak minum, mengikat diri mereka di masjid, sehinggalah akhir sekali Allah SWT menurunkan ayat yang kita baca tadi. Ayat surah At-Taubah ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, wa akharuna a'tarafu bi dhunubihim. Mereka mengiktiraf dosa-dosa mereka. Maksudnya mereka mengaku dosa-dosa mereka. Dan apabila turun ayat tersebut, maka Nabi SAW pergi kepada mereka dan melepaskan mereka. Maksud Nabi SAW dengan tangannya sendiri membuka ikatan-ikatan mereka dan memberikan berita gembira bahawa Allah SWT telah menerima taubat mereka. Dan kemudian Sayyidina Abu Lubabah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setengah daripada tanda aku bertaubat ni, aku akan meninggalkan kampung halamanku yang tempat di mana daku tadi membuat dosa tersebut. Dan aku akan mengeluarkan atau menginfakkan semua harta-hartaku kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila dia bercakap tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, yujzika ya Aba Lubabah al-thulus. Cukup-cukup, Nabi kata cukuplah kalau kamu nak sedekah atau kalau kamu nak niat bertaubat, secukuplah kamu mensedekahkan 1/3 daripada harta kamu sahaja. Jadi itu kisah pertama yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama. I'tarafu. Maksud mereka tadi mengiktiraf. Mengiktiraf maksudnya mengaku salah. Dan mengaku salah tersebut berlaku di dunia. Itu yang dinyatakan dalam peribahasa tadi, sesal dahulu. Sesalah dahulu kan sebelum kita tadi terlambat daripada masa untuk menyesal. Dan itu kisah yang pertama. Mereka menyesal dan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Dan dalam surah yang lain juga Allah Ta'ala menyatakan ini kisah di zaman dahulu lah. Maksudnya kisah adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhir sekali apabila Nabi Yusuf berkata kepada mereka, Ana Yusuf wa hadha akhi. Aku ialah Yusuf dan ini ialah saudaraku. Maka mereka tadi meminta maaf. Dan mereka tadi mengaku kesalahan mereka. Dan mereka mengaku salah. Adik-beradik Nabi Yusuf berkata, Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Dia kata, demi Allah, Allah Ta'ala telah memilih kamu ke atas kami. Dan sesungguhnya kami ialah orang-orang yang salah. Itu salah satu kelebihan dan keagungan
kan adik-beradik Nabi Yusuf, mereka tadi mengaku salah, kan sanggup mereka tadi menerima kesalahan tersebut, dan itulah tanda ketiadaan takabur dalam diri orang. Dan apabila mereka tadi mengaku salah, maka Allah Subhanahu berkata, yaghfirullah wa huwa arhamur rahimin, kan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka, dan mereka ialah orang-orang yang, dan Allah lah yang paling mengasihi daripada segala yang mengasihi. Dan itu contoh pengiktirafan di dunia, ya, yang memberi manfaat, yang akan menyelamatkan seseorang. Dan itulah yang nak kita usahakan sekarang ni. Sentiasalah kita tadi mengakui kesilapan kita, dan insyaAllah kita akan bincangkan di akhir. Adapun mengaku kesilapan di dunia berserta dengan hukum hudud. Ini satu keadaan yang kedua lah, yang diriwayatkan di zaman Nabi SAW. Sebenarnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Dia datang, dia mengaku, mengiktiraf bahawa dia tadi telah berzina. Jadi Nabi SAW mengarahkan agar perempuan tersebut maksudnya diikat pakaiannya dengan kuat, kemudian perempuan tadi direjam. Jadi setelah perempuan tadi direjam, Nabi SAW, Nabi sendiri yang menjadi imam sembahyang kepada jenazah perempuan tersebut. Jadi apabila berlaku sedemikian, Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, rajamtaha thumma tusalli alaiha. Bagaimanakah kamu merejamnya, kemudian kamu solat kepada jenazahnya? Maka Nabi SAW bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati wasi'anhum wa hal wajadta syai'an afdala bi an jadat bi nafsiha lillah. Maksud Nabi SAW berkata, wahai Sayyidina Umar, demi Allah, sesungguhnya dia tadi telah bertaubat dengan satu taubat. Sekiranya taubat tersebut dibahagi-bahagikan kepada 70 ahli Madinah, nescaya taubat tadi akan menyelamatkan mereka semua. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, tidakkah kamu mendapati satu perkara yang lebih afdal daripada manusia yang mengorbankan nyawanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengaku kesilapannya, dan dia tahu kenapa bila dia mengaku kesilapan tersebut, nyawanya akan terkorban. Dari itu keadaan kedua yang kita boleh yang dinyatakan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, pengiktirafan tentang kesilapan. Cuma ada pengiktirafan tanpa hukum hudud, seperti mana kita dah bincang tadi. Yang kedua ni ialah pengiktirafan yang berserta dengan hukum hudud, yang menyebabkan seseorang tadi mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan yang kedua, sesungguhnya satu ketika satu orang pencuri mengaku mencuri kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi berkata, aku ni tak sangka atau aku ni tak boleh terima yang kau ni mencuri. Kemudian Nabi orang tadi berkata, bala, bahkan wahai Rasulullah, sememang benarnya aku mencuri. Jadi apabila orang tadi dah mengaku salah, mengaku sendiri mencuri kepada Rasulullah SAW, dan Nabi ialah pemerintah negara, maka Nabi kata, pergilah bawanya dan potong tangannya. Jadi apabila mereka dah potong tangannya, mereka bawa orang tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Nabi mengarahkan kepada orang tersebut, istaghfirillah wa tub alaihi. Hendaklah kamu memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubatlah kepada Allah. Kemudian orang tadi berkata, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma tub alaihi, Allahumma tub alaihi. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah taubat orang tersebut. Wahai Allah Ta'ala, terimalah taubat orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Jadi daripada kisah kedua ni, kita dapat faham satu perkara. Pertamanya ialah hukum hudud yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hukum hudud yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah tuntutan untuk menjaga keamanan, menjaga kepentingan masyarakat. Tapi orang yang melakukan dosa, dia mesti ada penyesalan di dalam hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya hukum hudud dilakukan, tetapi orang tadi tidak mempunyai penyesalan di dalam hatinya, maka hukum dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala masih belum terlepas. Maknanya hukum hudud yang dilaksanakan itu menyelesaikan hubungannya di dunia, hubungan sesama masyarakat, hak manusia. Kenapa dia mengganggu manusia, dia merosakkan maruah manusia, dia merosakkan harta benda manusia. Itulah hukum hudud yang dilakukan. Tapi dengan semata-mata hukum hudud, tidak menjadikan seseorang tadi lepas dosanya dengan Allah kerana melanggar arahan Allah. Suatu Nabi ajar, kan setelah orang tadi dipotong tangannya, Nabi ajar kepada dia, okay, hubungan kamu dari segi perundangan Islam dah selesai. Tapi kamu dengan Allah, kamu kena istighfar. Kamu kena betul-betul menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sebab itulah dia tadi istighfar. Dan apabila dia tadi beristighfar, kita dapat lihat Nabi berdoa. Secara khusus Nabi berdoa, Allahumma tub alaihi. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah taubat orang tersebut. Jadi begitulah keadaan kita. Kita sememangnya istighfar setiap hari. Dan kita sememangnya bertaubat. Cuma kita memerlukan kepada seorang yang mustajab doa. Seorang yang tolong mendoakan juga agar kita tadi diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu keadaan pertama. Maksudnya pengiktirafan, mengaku salah yang berlaku di dunia. Dan sememangnya sekiranya kita mengaku salah di dunia, kita masih lagi selamat. Kan, maksudnya pintu untuk taubat masih terbuka. Dan pintu keampunan Allah masih terbuka. Dan inilah keadaan kedua. Keadaan kedua iaitu seseorang yang bertaubat semasa dia tadi ingin melintas sirat. Macam kita maklum apabila seseorang dah meninggal dunia, dia akan melalui beberapa perjalanan timbangan amalan, mahsyar dan seumpamanya. Dan yang terakhir sekali yang akan dilalui oleh seseorang sebelum masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah sirat. Jadi keadaan terakhir untuk kita tadi menyesal ialah semasa kita berada di atas sirat. Jadi diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, manusia yang paling akhir masuk ke dalam syurga ialah seorang yang berjalan di atas sirat tadi. Terjatuh berdiri dan dia tadi ditampar dengan kepanasan api neraka daripada bawahnya. Sehingga ini ringkasan ceritanya lah. Kemudian dia tadi terselamat. Apabila dia terselamat, maka dia berkata, Maha suci Allah yang banyak kebaikannya yang menyelamatkan daku daripada neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepadaku syurga yang amat luas yang dia sangka syurga tersebut tak pernah diberikan kepada mana-mana orang dahulu dan mana-mana orang yang terkemudian. Ini ringkasan daripada kisah seseorang yang melintas dan dia tadi terselamat. Cuma perincian kisah tersebut ialah diriwayatkan daripada Nabi SAW daripada Sayyidina Abi Umamah. Maksud Nabi SAW bersabda, manusia terakhir yang masuk ke dalam syurga ialah satu orang manusia yang berjalan di atas sirat. Terjatuh, terguling-guling. Jatuh di atas perutnya terbalik. Jadi Nabi gambarkan seperti seorang budak yang dipukul oleh bapanya dan budak tadi lari. Pukul, jatuh, terguling. Pukul lagi jatuh, terguling, lari sebagainya. Dan Nabi berkata, amalannya tidak mampu untuk menyelamatkannya. Amalan dia tidak mampu untuk menyelamatkan dia untuk melintas sirat tersebut dengan selamat. Akhir sekali dia berkata, wahai Allah Ta'ala, sampaikanlah daku kepada syurga. Selamatkanlah aku daripada api neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada orang tersebut, wahai hamba-Ku, sekiranya aku menyelamatkan kamu daripada neraka dan aku memasukkan kamu ke dalam syurga, ata'tarifu li bi dhunubika wa khatayak. Ini dia punya tempat untuk kita perhatikan tadi. Allah Ta'ala tanya, kalau aku selamatkan daku, nak tak kamu tadi mengaku salah? Tak kamu tadi mengiktiraf dosa-dosa kamu dan kesilapan-kesilapan kamu? Ini di atas sirat tadi tu. Kemudian hamba tadi berkata, betul, ya wahai Allah, aku akan mengaku demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, sekiranya kamu menyelamatkan aku daripada neraka, aku akan mengakui segala dosa-dosa dan kesilapanku. Maka dia tadi pun berjaya melintasi titian sirat tadi. Jadi bila dia berjaya melintasi, tiba-tiba dia berkata dalam dirinya, sekiranya aku mengakui dosa dan kesilapanku, sekejap lagi lah, nescaya Allah akan mencampakkan aku dalam neraka. Jadi itu dia punya kerisauan ataupun was-was dalam dirinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada atau bertanya kepada hamba tersebut, i'tarif li bi dhunubika wa khatayak aghfirha laka. Wahai hamba, maksudnya dia dah lepas titian sirat, sekarang tinggal nak masuk ke dalam syurga. Apabila dah lepas, Allah Ta'ala kata, hai hamba-Ku, mengakulah segala dosa-dosa dan kesilapanmu. Nescaya aku akan mengampunkan kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi hamba tadi tu, sebab dia tadi salah faham, dia kata, tidak Allah Ta'ala, demi keagunganmu, aku tidak pernah buat dosa satu apa pun. Aku tidak pernah buat satu kesilapan pun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadanya, wahai hamba-Ku, aku ada saksi-saksi yang cukup untuk membuktikannya kamu tadi ialah orang bersalah. Jadi hamba tadi tu, dia pandang ke kiri, dia pandang ke kanan, dia kata tak ada seorang pun nak jadi saksi. Maka dia kata, wahai Allah Ta'ala, tunjukkan kepada aku saksi-saksimu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kulit hamba tersebut bercakap dengan segala dosa-dosanya, bercakap dengan segala kesilapan-kesilapannya. Maka apabila
apabila dia melihat perkara tersebut, maka hamba tadi berkata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, di sisiku sememangnya terdapat dosa-dosa besar yang tersembunyi. Jadi sekarang ni telah dizahirkan apabila di kulitku sendiri bercakap. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada hamba tersebut, aku lebih mengetahui dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kamu lebih daripada kamu mengetahui dosa kamu sendiri. Itu diistilahkan sebagai dosa-dosa batin yang amat ditakuti. Dosa-dosa zahir mungkin kita boleh selamat. Kan kita boleh mengelakkan diri kita daripada mencuri, merompak, membunuh, minum arak. Tapi ada dosa-dosa batin seperti sombong, menghina manusia, cintakan dunia, cintakan pangkat dan seumpamanya. Dosa-dosa yang tersembunyi yang dizahirkan oleh kulit kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali Allah berkata, kamu mengakulah kan kamu ni ada dosa-dosa yang batin yang tersembunyi. Nescaya aku akan mengampunkan dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Jadi apabila hamba tadi dah tak boleh nak elak kan, maka pada ketika itulah Nabi SAW berkata, faya'tariful abdu bizunubihi. Maka pada ketika itu hamba tersebut mengaku dengan dosanya. Fayadkhulul jannata, maka akhir sekali dia masuk ke dalam syurga. Thumma dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tergelak. Kan? Maksud Nabi ketawa sehingga terzahir gigi-gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, inilah manusia yang paling rendah kedudukannya di dalam syurga. Maka Nabi berkata, yang kita dah bincang itu, maka Nabi kata, fa kaifa billazi fawqah. Bagaimanakah keadaan orang yang lebih tinggi kedudukan di dalam syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua keadaan yang sekiranya kita menyesal masih selamat lagi. Jadi maksudnya Allah Ta'ala bagi peluang. Kan sekiranya sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita tak menyesal juga. Maka kita ada satu lagi peluang menyesal di atas titian sirat. Dan yang keadaan yang terakhir sekarang kita nak bincangkan ialah yang dalam peribahasa tadi dia kata, sesal kemudian tiada gunanya. Apakah maksud kemudian tadi tu? Jadi maksudkan sekarang ni, apabila kita baca dalam surah Tabarak ni, menyesal kemudian tu ialah apabila dah masuk ke dalam neraka. Yang kita ayat sedang kita baca ni, orang tu dah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dah berada di dalam neraka, barulah mereka berkata, fa'atarafu bi dzambihim fasuhqan. Maka Allah Taala kata, celakalah kamu, jauhlah kamu daripada rahmat. Maka tak ada jalan lagi dah untuk keselamatan padanya. Dan ini adalah keadaan yang kedua. Maksudnya keadaan mengaku juga, menyesal juga, mengaku salah juga, tapi sudah tidak memberi manfaat. Iaitu keadaan apabila seseorang berada di dalam neraka itu sendiri. Apabila dah masuk ke dalam neraka, maka segala pengiktirafan, segala mengaku salah sudah tidak berguna lagi. Jadi sebagai contohnya Allah nyatakan dalam surah Ghafir kan ayat 11 dan ayat 12, fa'tarafna bidzunubina. Kan maksudnya ahli neraka berkata pada ketika itu, fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil. Ada tak jalan untuk kami keluar daripada neraka ni? Kemudian Allah Ta'ala berkata, itulah sesungguhnya yang mereka semasa di dunia apabila orang mengajak mereka untuk mengingati Allah. Orang mengajak mereka masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kafartum, kamu kufur kan? Maksud kamu engkari orang tersebut. Kamu tuduh orang tersebut sebagai ahli kufur. Kamu tuduh kan pewaris-pewaris Rasulullah dengan pelbagai tuduhan sesat dan seumpamanya. Wa in syrak bihi tu'minu. Dan sekiranya datang manusia yang ajak mensyirikkan Allah, ajak mengikut hawa nafsu, ikut kehendak nafsu dan seumpamanya, tu'minu, kamu percaya pula. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka hukum bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, lan yadkhula ahadunin nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi minal jannah. Maksud dalam hadis Nabi SAW berkata, tidak akan masuk seseorang ke dalam neraka melainkan dia benar-benar yakin neraka lah yang lebih layak bagi dirinya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada ketika itu dia akan menyesal, kan, dia akan mengetahui, dia akan i'tiraf tadi itu, dia akan mengetahui yang sememangnya dia tadi bersalah. Sememangnya dia tadi mensia-siakan umur yang Allah Ta'ala berikan di dunia. Sememangnya dia tadi mensia-siakan segala peluang yang Allah Ta'ala berikan di dunia. Jadi apabila Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ayat ke-11 daripada surah Tabarak ni, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kita cuba hadirkan dalam diri kita, hendaklah kita mengaku salah di dunia. Hendaklah kita mengaku salah sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang sebagai panduannya, bagaimanakah cara kita nak mengaku salah tadi? Apakah yang kita nak buat agar kita ni digolongkan dalam manusia yang bertaubat di dunia sebelum di akhirat? Jadi salah satu caranya dengan kita memperbanyakkan membaca
surah Al-A'raf ayat 23, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ayat ni ialah doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita iaitu Hawa apabila mereka tadi keluar, diturunkan ke dunia. Masa kita bacalah Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya kau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan menjadi manusia-manusia sangat rugi. Jadi itu doa yang kita boleh baca ulang dan kita bacalah dengan kefahaman makna. Zalamna anfusana, bahawa kami ini memang zalim. Walaupun kami sembahyang 5 waktu setiap hari, walaupun kami tak pernah menzahirkan buat dosa, tapi yakinlah bahawa kita sememangnya menzalimi diri kita sendiri. Itu doa yang pertama yang kita boleh amalkan daripada Al-Quran. Dan doa kedua ialah surah Al-Anbiya ayat 87. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa bila dia berada di bawah dasar laut tadi, dia berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Maksud kita maklum, wahai tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan kamu, wahai Allah, maha suci penyucianku terhadapmu. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku dari kalangan orang yang zalim. Maknanya sekiranya Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi Adam, Nabi Yunus, mereka sendiri mengakui mereka menzalimi diri mereka. Jadi kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, kita lebih lagi menzalimi diri kita. Jadi kita cubalah baca kan, ayat-ayat tersebut sebagai wirid dalam doa, kan, selepas sembahyang dan seumpamanya. Dan yang terakhir yang kita boleh amalkan ialah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Maksud Nabi SAW berkata, Inna min ahabbil kalami ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala, an yaqula al-'abd, ialah seseorang berkata, Allahumma a'taraftu bizzam wa abu'u bin ni'mah faghfirli. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku mengakui segala dosaku, wa abu'u bin ni'mati, dan aku mengakui segala nikmatmu, faghfirli, maka ampunkanlah daku. Innahu la yaghfiru dzamba illa anta, sesungguhnya tidak mengampunkan dosa tersebut melainkanmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada hadis Ibnu Mas'ud. Dan yang ungkapan yang Nabi kata itu, i'taraftu bizzam wa abu'u bin ni'mati, ungkapan ni ada dalam Sayyidul Istighfar yang kita selalu baca itulah. Jadi kita boleh amalkan Sayyidul Istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kemudian kita kata abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Inilah dua ayat yang paling Allah sukai sekali, iaitu kita berkata abu'u bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmatmu ke atasku, wahai Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang zahir, nikmat yang batin dan seumpamanya. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengaku segala dosa-dosaku, dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Kemudian kita berkata faghfirli, wahai Allah Subhanahu wa taala, ampunkan daku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kesimpulannya ada beberapa ungkapan yang kita boleh baca untuk menzahirkan kita tadi mengakui bahawa kita tadi manusia yang bersalah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kita boleh baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kita banyakkanlah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan akhir sekali kita bacalah Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar ni sememangnya dalam wirid pagi dan petang dibaca 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, bergantung kepada keadaan masa seseorang. Jadi daripada keterangan yang kita dah bincangkan tadi, moga-moga kita dapat memahami makna fa'tarafu tadi, mengaku salah tadi. Mengakulah salah kita di dunia, dan peluang terakhir kita nak mengaku salah ialah di atas titian sirat. Dan jangan sekali-kali kita hanya mengaku salah apabila sudah berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi kita mohon daripada Allah agar memberikan kita rendah diri, kan, jauhkan daripada kita sombong yang menyebabkan kita tak nak mengaku yang kita tadi bersalah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum.
Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.